لله القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita dibangkitkan dalam keadaan orang yang bertakwa di akhirat kelak. Wajib ukhuwah pada hari ini ialah memaknai erti sebuah kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, 31 Agustus 1997 adalah tarikh merdekanya negara kita. Kegembiraan ini sewajarnya dihiasi dengan rasa syukur segenap warga kerana ianya adalah amat berharga. Bersyukurlah dengan kemerdekaan ini kerana tanpanya kita akan menjadi bangsa yang hina di bumi sendiri. Sungguh sikap bersyukur ini merupakan antara perkara yang mesti ada di sisi dalam meraihkan sebuah kemerdekaan. Dalam mencari arti sebuah kemerdekaan bukan sekadar mengerti derita sebuah penjajahan. Bangsa yang dijajah amat inginkan kemerdekaan hingga sanggup berjuang dan berperang sampai ke titisan darah terakhir. Mereka berkorban apa sahaja demi untuk meraih kemerdekaan itu. Begitulah besarnya arti sebuah perjuangan kemerdekaan. Soalan yang mesti kita tanyakan pada diri, apakah makna sebuah kemerdekaan sekarang? Dalam Islam, kemerdekaan itu bermakna suci. Agama Islam itu sendiri telah memberi makna kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Hakikatnya, kesemua makna ini semuanya menjurus kepada maksud kemerdekaan yang kita fahami sekarang. Bagi seorang Muslim, nikmat kebebasan dalam kemerdekaan seharusnya disyukuri. Kebebasan ini bukan sahaja memberi peluang untuk kita menentukan corak hidup, tetapi lebih penting adalah membebaskan diri dan pemikiran daripada kemusyrikan kepada Allah SWT dan sifat-sifat jahiliah yang telah dimomokkan penjajah. Oleh itu, seorang Muslim yang merdeka merupakan seorang Muslim yang bebas daripada keruntuhan akhlak dan kemurkaan Allah SWT. Hadis daripada Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada yang bermaksud, maukah kalian aku khabarkan tentang orang mukmin, yaitu orang yang membuat orang lain merasa aman atas harta dan diri mereka. Orang Muslim adalah orang yang membuat orang lain bersejahtera daripada bahaya lidah dan tangannya. Mujahid adalah orang yang memerangi nafsu dirinya dalam mentaati Allah. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perpaduan adalah bingkai yang membentuk sebuah kemerdekaan. Kita ini rakyat negara yang mempunyai berbagai latar yang berbeza. Negara ini bagai lukisan indah yang terdiri dari warna-warni yang dimajmukkan, yang diceburi orang yang melihatnya. Penyatuan yang digarap dengan warna-warni itu
telah menjadikan kita gambar yang bukan sahaja indah tetapi amat berharga untuk kita semua. Kita telah disatukan dalam satu bingkai perpaduan yang menjadikan bagai lukisan yang saling melengkapi walaupun ada beza warna dan warninya. Lukisan yang berbingkai perpaduan itu akhirnya digantung di peta dunia sebagai sebuah negara yang merdeka kerana perpaduannya. Inilah keunikan makna sebenar sebuah kemerdekaan di negara yang kita cintai ini. Kerosakan bingkai lukisan perpaduan ini akan menyebabkan kemerdekaan itu boleh retak dan terlepas berkecai hingga boleh menyebabkan jatuh ke kancah peta penjajahan. Semua itu mesti dipikir dan dibayangkan, kerana jika tidak mengelak dari kerosakan bingkai perpaduan ini, hilanglah mana sebuah negara merdeka dan hanya merugikan kita semua. Perpecahan hanya mencatatkan erti kemerdekaan, kerana tanpa perpaduan adalah sukar untuk kita menggapainya sebagai nikmat yang tidak ternilai. Muslimin sekalian, mutakhir ini kita melihat perpaduan antara kita semakin goyah. Umat Islam yang beriman tidak wajar menggunakan senjata perpecahan untuk mencapai cita-cita duniawi mereka. Adalah tidak wajar segelintir umat Islam terus-menerus menimbulkan keresahan dan kegalauan dalam kalangan rakyat dengan sebarang berita dan cerita palsu. Segala perbezaan pandangan mesti disesuaikan dengan patriotik dan prinsip-prinsip Islam, dengan meletakkan kepentingan negara adalah yang terpenting, bukan dengan menuang racun dan virus perpecahan dalam masyarakat yang majmuk ini. Janganlah menjadikan rakyat sebagai mangsa dan pertaruhan, kerana ini merupakan tindakan yang amat tidak bertanggungjawab. Perbezaan sepatutnya tidak dijadikan faktor perpecahan jika dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah diambil pengajaran erti hikmahnya sebuah perbezaan. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku supaya kamu berkenal-kenalan dan ramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jangan sesekali mengundang penjajahan itu untuk menjadi sejarah yang berulang. Kita semua bertanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Negara ini adalah amanah untuk kita semua. Jangan gadaikannya hanya kerana terdiwa dengan imbalan dunia hingga terperangkap dengan sikap khianat pada negara merdeka ini. Semuanya mesti bermula dari individu, keluarga dan masyarakat untuk menolak sebarang bentuk perbuatan khianat kepada negara. Perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa adalah musuh utama dalam sebuah negara merdeka. Sejarah telah membuktikan umat Islam adalah hebat dan kuat kerana tiada pengkhianatan amanah, tiada salah guna kuasa dan tiada rasuah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 27, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasuluhu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Subhanallah azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan suatu anugerah yang besar kurniaan Allah kepada kita. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang.
Jangan sekali lupa bahawa semua ini adalah kurniaan yang maha perkasa. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Subhanallahu alazim. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Marilah kita mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang bermakna. Semarakkan program kemerdekaan dengan penuh syukur dan keinsafan. Didiklah generasi muda agar tidak dibuai jasa tokoh masa lalu hingga lupa mencipta kegembiraan kemerdekaan yang sebenar untuk masa kini. Hindarilah makna kemerdekaan yang disalah arti hingga merdeka sering dikaitkan dengan kebebasan melakukan apa sahaja, hanya berpaksikan nafsu semata-mata. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bermaksud yaitu mereka, yaitu umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan, terlarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah SWT jualah kesudahan yang segala urusan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama hayati dan ambil pengajaran untuk dijadikan pedoman, yaitu pertama, umat Islam adalah menyedari bahawa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah Allah SWT yang mesti dipertahankan dan diisi dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kedua, umat Islam adalah bersatu padu bagi mengelakkan kemenangan kepada pihak musuh. Ketiga, umat Islam yang mengkhianati amanah kemerdekaan akan mengundang sejarah era penjajahan berulang semula. Keempat, generasi muda mesti dididik supaya memahami makna kemerdekaan yang sebenar, selaras dengan syariat, agar mereka tidak terjajah dengan budaya maksiat yang mengundang berbagai bala bencana dan kemurkaan Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallahu alazim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina siapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ali Imran ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal